Hello healthy people, salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsikan fakta dan mitos tentang cara-cara menguruskan badan. Saksikan. Dalam video saya hari ini dan video-video yang akan datang, apabila saya bercakap ataupun berkongsi informasi tentang cara menguruskan badan, saya memaksudkan cara untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Ramai orang telah mencuba dan ramai orang telah gagal kerana kefahaman tentang menguruskan badan mereka ini salah dan silap. Beberapa video saya yang akan datang akan berkongsi cara untuk mengurangkan berat badan dengan cara yang lebih sihat. Sebagai permulaan, mari kita mulakan dengan fakta-fakta dan mitos tentang cara nak menguruskan badan. Apakah yang menghalang rakyat Malaysia ini daripada mendapatkan berat badan yang ideal? Mari kita lihat apakah sebab-sebabnya. Alasan pertama, diet itu berlapar. Doktor, saya tak tahan lah kalau berlapar, perut saya memang tak tahan. Itulah kesilapan kefahaman sebelum ini. Diet bukan bermaksud lapar. Diet adalah cara kita mengubah kualiti makanan dan portion makanan itu. Tidak perlu berlapar dalam mengerjakan diet. Diet ini sepatutnya kita mampu lakukan sebagai cara hidup. Bermaksud bukanlah kita diet, kita kawal makan dan selepas itu kita kembali ke asal. Tidak. Diet bermaksud kita menjadikan cara pemakanan itu cara hidup kita. Alasan kedua, berapa berat badan yang boleh diturunkan dalam masa seminggu? Memanglah kalau boleh ikut rakyat Malaysia ni, hari ni nak diet, esok nak berat turun 5 kilo. Mustahil. Sebenarnya dalam cara mengurangkan berat badan dengan cara yang sihat, dianjurkan penurunan berat badan tak banyak, antara 0.5 kg sehingga 1 kg seminggu. Jika kita boleh mendapat lebih daripada 1 kg, iaitu mungkin 2 ataupun 3 kg dalam masa seminggu, itu adalah bonus. Penurunan berat badan yang ketara sebenarnya tidak bagus sebab dia akan rebound balik dan kita akan kembali kepada berat asal kita sebelum ini jika kita tidak terus mengamalkan cara pemakanan kita. Alasan ketiga, saya tak mampulah nak berdiet sebab saya tak boleh tak makan nasi. Lah, siapa cakap kalau ingin turunkan berat badan kena berhenti makan nasi? Tidak. Dan ini adalah tanggapan yang silap. Jika kita lihat kalori 2 senduk nasi bersamaan dengan 200 kilokalori, tak jauh dengan 2 keping roti putih yang kalorinya 150 kilokalori. Dan banyak orang tersilap. Berhenti makan nasi, gantikan dengan roti, tapi roti sampai 4-6 keping. Bila dikira kalorinya lebih daripada makan nasi. Baik makan nasi sebab kita dah biasa makan nasi. Alasan keempat, nak hilang berat badan tapi tak nak bersenam. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Kalau awak nak kuruskan berat badan tanpa bersenam, boleh, tiada masalah. Sebab untuk menguruskan berat badan, 70% adalah disebabkan oleh faktor dapur dan 30% adalah disebabkan oleh senaman. Maksud dapur tu cara pemakanan kita, diet kita sehari-hari, itu yang dimaksudkan dengan dapur itu. Bayangkan 70%, jika kita boleh kawal diet kita sebanyak 70%, memang berat akan turun, tak perlu senaman pun. Tapi kita digalakkan bersenam untuk kesihatan jantung kita. Alasan seterusnya, alah doktor, sibuklah, tak ada masa lah nak bersenam. Kalau kita nak bagi alasan tu, beribu-ribu alasan. Berapa jam senaman sebenarnya yang kita perlukan? WHO menyarankan senaman untuk kesihatan diri ni hanyalah 30 minit sehari, lebih kurang 5 kali seminggu. Cuba kita bayangkan berapa banyak masa yang kita habiskan dengan menonton YouTube, berapa banyak masa yang kita habiskan dengan Netflix. Dan sebenarnya
untuk alasan tiada masa untuk bersenam ni memang alasan yang remeh-temeh semata-mata. Banyak masa yang telah kita buang begitu saja. Alasan seterusnya adalah mahal lah nak bayar masuk dalam gymnasium. Lah, siapa suruh awak menjadi ahli gym? Tak perlu pun. Tak ada kasut untuk berlari sukan. Tak perlu pun. Kalau betul-betul awak nak bersenam, apa yang awak perlukan hanyalah sebuah telefon pintar sahaja. Dan 20 minit pada masa anda. Banyak di dalam YouTube itu menunjukkan HIIT training, iaitu senaman-senaman kardio, untuk meningkatkan metabolisme dan untuk menjadikan anda sihat. 20 minit tu pun perlu teruk dan kalori yang dibakarnya memanglah banyak. Pertanyaan yang biasa juga saya terima adalah, benarkah teh hijau ini mampu menurunkan berat badan? Ya, kajian menunjukkan bahawa dengan meminum teh hijau memang mampu meninggikan metabolisme badan dan seterusnya membantu dalam mengurangkan berat badan. Tetapi ia tidak boleh dilakukan dengan hanya minum teh hijau sahaja. Dan kajian menunjukkan untuk mendapatkan efek tu, kita kena minum 5 hingga 6 gelas teh hijau. Dan teh hijau tu tak bolehlah nak dicampurkan dengan gula ataupun diletak krim bagai. Tak boleh. So pada pandangan saya, jika nak minum teh hijau niat untuk menguruskan badan, boleh, tapi kena disamakan dengan mengawal pemakanan melalui diet dan senaman. Ini soalan favourite rakyat Malaysia. Saya rasa memang kita pun dah dengar banyak kali tentang hal ni. Orang akan bertanyakan, apakah produk yang sesuai untuk membantu menguruskan berat badan? Sebenarnya tidak ada produk yang betul-betul apabila kita gunakannya mampu menguruskan berat badan semata-mata. Tidak. Kebanyakan produk-produk menguruskan berat badan ni hanyalah, contohnya kalau kita ambil contoh produk minuman air teh. Sebenarnya dia hanya membantu diuresis, iaitu dia banyak membuangkan air di dalam badan kita. Maksudnya bila kita timbang, memang kita rasa seronok, berat badan kita hilang. Tetapi yang hilang tu bukannya lemak, yang hilang tu hanyalah kandungan air. Dan banyak juga produk-produk yang kesannya dia cuba suppress ataupun menekan keinginan kita untuk makan. Dan banyak juga yang telah kita lihat kesan produk-produk ini menyebabkan kegagalan hati dan buah pinggang. Tak usahlah, dah lah bayar mahal. Marilah ikut saya tunjukkan macam mana cara nak menguruskan berat badan dengan cara sihat. Ikut saja video-video ini. Memandangkan kesedaran tentang gaya hidup sihat, berat badan yang ideal telah mula menular dengan banyaknya di kalangan rakyat Malaysia, maka saya beranggapan seterusnya saya akan kongsikan video-video cara-cara nak menguruskan badan dengan cara yang logik dan cara yang tidak membebankan. Kita akan mulakan step by step mengikut kemampuan. Tetapi jika anda telah mengikuti cara-cara ini dan masih gagal, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan berjumpalah dengan pakar pemakanan dan mintalah hikmat nasihat daripada mereka. Cara-cara menguruskan berat badan yang saya akan tunjukkan ini telah saya lakukan sendiri dan terbukti ia membantu saya menurunkan berat badan. Oleh itu, jika anda berminat untuk menguruskan ataupun mengurangkan berat badan, membuang lemak-lemak yang membuncitkan dan memboraikan itu, silalah subscribe ke YouTube channel saya dan tekan butang loceng itu supaya apabila keluar video-video baru, anda akan mendapat notifikasi. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum healthy people.